Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah. Syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini kita berada pada satu majlis yang dihadiri sama oleh para malaikat, majlis ilmu yang kita langsungkan di masjid kita daripada Taman Raudah, majlis yang begitu besar, sebagaimana majlis sebegini, majlis ilmu yang telah diadakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana tu para malaikat hadir, Jibril hadir, majlis ilmu Nabi mengajar kepada para sahabat tentang agama Islam, iman, ihsan. Dan begitulah kita sentiasa mencintai ilmu Allah Ta'ala. Kepada pagi ini tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, dah begitu lama sekali, berbulan-bulan, 3-4 bulan lah kita tak berjumpa. Tapi Allah Ta'ala panjangkan usia kita dalam perpisahan kita dalam PKP, PKPD, macam-macam bunyi PK dah. banyak fasa lah. Cuma jangan cari pasal sudah. Pasal yang telah ditentukan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, oleh kerajaan. Dan akhir sekali, sekarang ni kita masih berada dalam tempoh PKPP. PKPP ni satu tempoh yang boleh kata longgar benar dah ni. Longgar-longgar pun SOP dia masih berjalan. Standard operasi prosedur. Kita orang kapal ni pakai SUP gitulah, SOP SUP, gapo SOP pun tak tahu dah. Setakat timbul COVID-19 ni, khutbah Jumaat kemarin pun COVID-19. Alhamdulillah, kita walau bagaimanapun kita dapat kembali ke masjid. Yang penting besar sekali, kita telah kembali ke masjid. Jadi kita kena patuhlah lagi beberapa SOP tu. Semoga insya-Allah negara kita selamat daripada COVID-19 dengan secara sifar. Bila akan berakhir wallahu a'lam. Bulan ni nampak tu lagilah kekal dengan asal. Dunia masih lagi mencatat angka yang tinggi. Arab Saudi pun tinggi juga lagi. Bumi Haramai, Mekah, Madinah. Tahun ini ibadah haji dilakukan dalam norma baru. Mana-mana keluarga kita jemaah haji yang ditawarkan melaksanakan ibadah haji tahun ini tak dapat menunaikan fardu haji. Satu ujian besarlah kepada kita. Allah Ta'ala uji. Batu kita berdoa hindar penyakit. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal juzam wa min sayyi'in asqam. Ini doa kita hindar penyakit. Antara penyakit inilah merebak. Allah Ta'ala uji besar penyakit ni. Dan dalam tempoh baru ni 3-4 bulan, bermula bulan 3 lagi. Sikit tentang perintah berkurung kita ni dah. Bulan 3, bulan 4, bulan 5, bulan 6, bulan 7. Sehingga kan kita tak lagi ke mana. Oh, rindu masjid nak hari ni. Dan ni kita balik mula masjid ni. Oh, rindu dia kata bapa kajian tutup masjid. Ada buka masjid pun tak mari kau.
Berapa kerajaan larang pergi Jumaat. Berapa belah minggu dah tak maya Jumaat ni, berapa minggu dah. Ustaz-ustaz duk bercakap dalam secara live dalam Facebook, dalam WhatsApp apa gini. Dia kata kita tak takut pada makhluk Allah Taala. Pada makhluk ni kita tak takut. Covid tu lah. Kita hanya takut kepada Allah Taala. Allah Akbar tuan-tuan, dia tak tahu penyakit ni dah. Virus ni, kuman ni boleh membunuh. Begitu pantas sekali. Dan negara kita mencatat kematian 100 lebih. Dunia sekira lah, Amerika, China, Perancis mana sekira lah, Arab Saudi tinggi juga. Maka menghindarkan, menjaga nyawa tu adalah tanggungjawab kerajaan juga, pemerintah. Kita wajib menjaga nyawa. Jaga harta, jaga akal. Itu antara perkara yang disebut dalam fiqh syariah kita lah. Kalau tak jaga nyawa berdosa. Menteri kita Datuk bekas mufti wilayah Datuk Dr. Zulkifli Al-Bakri, Menteri Agama kita sekarang. Dalam satu ucapan dia semasa dalam tempoh PKP ini, saya kira PKP awal ke ataupun PKPD ke, hamba tak ingat dah. Dia menyentuh bila mana kita nak ambil satu manfaat depan besar tuan-tuan. Kita nak ambil satu faedah besar. Contoh kata kita nak mari masjid lah. Kita ni dah tak boleh nak renggan dengan jemaah, dengan masjid. Kita nak jemaah sama, kita nak sembahyang solat fardu jemaah. Kita nak ambil satu faedah besar tu. Tetapi laluan ke arah kita nak mencapai manfaat faedah tu, kita terpaksa melalui mudarat yang besar. 10 mudarat. Contohnya ada 10. Dia sebut gitu. Tapi tak serupalah ayat saya sebut ni. 10 kemudaratan. Maka kita nak capai satu. Maka kita wajib menghindarkan 10 kemudaratan. Kita tinggal hak yang satu. Sebab kita nak hindar 10 mudarat. Samalah kajian sekat kita tak boleh nak mari masjid pagar kunci. Kita pergi ke mana pun masjid pagar kunci nak masuk tak boleh. Orang masuk ke masjid dikira penceroboh. Penceroboh. Marah sangatlah ustaz-ustaz kita sebahagian tu. Dia kata kajian sekat. Tak benar mari semaya, tak benar sejid lagi ni. Masya Allah tuan-tuan. Penyakit ni merebak dengan begitu cepat sekali. Yang boleh membunuh nyawa-nyawa kita dengan begitu cepat. Akhir sekali kita berkurung dalam rumah. Maka Allah Ta'ala sebut, beri kita ni peluang kita berkurung ni lagu mana orang ni tuan-tuan? Sedap tak? Sedap masuk kurung ni. Dalam seminggu tu kadang-kadang kita je keluar rumah. Allah dah. Tabarakallah. Kita seorang je keluar rumah. Mak bini kita tak tubik anak tua ke natu ke anak ke kecil besar duk kurung di rumah belaka. Kita tubik rumah Allah, tak polis situ tahan sini, askar tahan rela ni dak macam-macam. Nak siapa kedai dekat nak beli barang, nak beli sardin, gula, beras, balik dekat buang baju apa gini bersih diri ya. Sebab apa? Sebab kontak kita ni berhubung dengan orang luar tu. Bila kita ada virus tu habis jakit cuti rumah tuan-tuan, nak kuarantin apa pula gini, yang paling takut maut lah. Dia serang kita sekejap lagi ke dalam tubuh badan kita. Tengoklah tuan-tuan boleh tengok sendiri ni lah. Dalam cerita-cerita dalam media ni, begitu dahsyatnya orang terkena COVID-19 sehingga membawa maut tuan-tuan. Na'udzubillah. Ini cara kita. Maka peretah masa kita dalam peretah ni Allah, kita boleh buat banyak benda. Ada kawan-kawan kita kata Allah puasnya aku 3-4 bulan. 3-4 bulan duduk kurung puas dengan atau lewat kerja benda satu. Ada kerja nak lewat. Masya Allah. Dah kita ada 5-6 orang dalam suti rumah. Buat apa dia? Hari-hari kita duduk kupus situ ya, makan dekat tu luar pergi dapur, pergi buat tamu, pergi mari kat tu rumah tu je. Dapur 10 kali sehari, mari pusing tu lah. Masuk waktu kita sembahyang jemaah. 5 waktu kita boleh sembahyang jemaah dengan anak bini. 5 waktu. Kita buat tazkirah subuh, kita buat tazkirah boleh 10 minit dengan anak bini natu kita. Siapa kita masuk tarawih bulan Ramadan. Tarawih bersama-sama ahli keluarga. Siapa kita sembahyang raya dalam rumah? Tuan-tuan, berapa bulan kita dapat bersama dengan ahli keluarga, dengan kita boleh
makan sama dengan keluarga. Sekarang dah PKPP habis dah, berpisah lah kau dah. Anak sana, anak sini, anak isteri kita kerja, kita bekerja, dah kembali ke sekolah, kembali ke pejabat, kembali ke macam-macam tempat destinasi masing-masing, nak sembahyang Jumaat pun tak boleh. Sehinggalah hari ni hok duk mari sama sejik pun tak nampak muka lagi kadang-kadang. Masjid Ambo lah, bukan sini. Ya. Hok duk pergi sama selama ni sebelum tempoh 4 bulan tu ada lagi hok tak pergi. Dia manis duduk rumah. Manis sembahyang rumah, manis berasa sembahyang Jumaat rumah. Kalau duduk rumah Jumaat juga tak apa. Takut rumah untuk tak Jumaat juga. Dia cakur seorang. Siapa Jumaat pun tak ada lagi. Dia kata pergi payah sembahyang Jumaat dah ni. Nah. Pergi tengok duduk jarak jauh-jauh masjid. Tak muat dia kata, tak segi tak muat. Pas tanah sedap dia. Mari dulu. Nah. Mari dulu Jumaat, kita pandailah hatu, AJK hatu, ampun tugas juga. Ahli atau kuasa masjid kalan nyeri. Mari, ni dak dalam apa cabut bateri. Dalam tempoh apa tadi Jumaat mari. Siapa orang nak qomat, baru siapa. Nah, tuan-tuan inilah. Auzubillah. Patulah bila mana kita berada dalam tempoh ni, tuan-tuan, Allah Ta'ala nak uji kita, akidah kita. Ya. Tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya kita ni pun saya masih lagi dalam keadaan nak menentukan kita nak baca ni. Lama lah ni. Dah molek kita bincang-bincang gitu. Interim. Nah, kita ni tak ada keputusan lagi, cuma dah ada bayangan. Saya dah WhatsApp kepada pengurusi kita, Tok Iman kita. Apa kitab yang akan kita baca nanti? Kita akidah. Boleh. Tak ada kuku. Ni tak bila tak ada kuku. Ada kuku. Pas mana lagi kuku? Jangan tergendala kejap. Sebentar. Jangan ke mana-mana. Ni ubat ni. Begitu ya. Tak ada kuku juga. Tak ada kuku belakang. Ni ya ada kuku. Bukan tak ada kuku, jari tu besar. Jari tu besar. Jari besar, tak ada kuku. Dia tergelar isi. Tutup dengan isi. Boleh. Kejap je, ni masa dia dah tengah dalam. Sebagaimana satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ghada ilal masjid wa raha a'addallahu lahu nuzulahu minal jannah kullaha ghada wa raha au raha. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada satu hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, dia kata barang siapa yang datang ke masjid. Ni kita nak kembali ke masjid ni. Barang siapa yang kembali ke masjid, datang ke masjid pagi-pagi, petang-petang, pagi-pagi hari, petang-petang hari. Dan mari pagi dengan petang sudahlah. Tak semari kita lain. Nah, pusingan itulah. Rasulullah royak. Pagi-pagi, petang-petang. Maknanya pagi-pagi mari, nak jumpa ke petang tu ada bagi waktu tengah tu, mari juga. Susah pagi-pagi, petang-petang hari, maka Allah Ta'ala akan menghadiahkan kepadanya tempat tinggal yang baik di dalam syurga. Dah ada dah ni tuan-tuan. Kita duduk susah payah mari masjid pagi-pagi, petang-petang, meredah kesejukan malam, meredah kegelapan malam, susah bangun daripada tidur, sejuk-sejuk kita bangun. Allah Ta'ala ada sedia tempat tinggal kita dalam syurga. Kita tinggal tempat duduk kita hak sedap dah ni, nak cari hak sedap, hak besar lagi hari akhirat dalam syurga. Ini dia kata disediakan bagi dia a'addallahu lahu nuzulah minal jannah. Allah Ta'ala sedia syurga kepada dia. Setiap kali dia berangkat ke masjid pagi-pagi dan petang-petang. Kullaha ghada au raha, maknanya setiap kali masa dia berangkat tu buat tempat tinggal. Ada dah tempat tinggal. Dah banyak mana tempat kita nak tinggal dalam syurga. Besar mana nak? Syurga ni tuan-tuan besar lagi, tak apa. Allah Ta'ala memang buat besar kita. Bukan dia buat cukup-cukup, padalah bilik ni buku 10-10 tak apa dah, asal ada ekor. Tak, pergi hotel. Oh, muja ni besar ni. Tak.
ada bilik air, ada katil, boleh semayang. Berasa lega benar. Dok, besar lagi syurga. Sorang-sorang tu beri Allah Ta'ala begitu. Allah tak boleh nak royak besar, mewahnya. Kehidupan kita dalam syurga. Rumah kita saja, mahligai kita. Sorang-sorang. Tak usah kira. Ramai mana hamba dia, ramai mana umat dia, ramai mana penghuni syurga, umat Muhammad. Nah, masuk syurga tu. Mahligai tu besar-besar, berunggar, apa-apa terbang tak habis lagi. So bilik kau sebilik. Pada duduk mana? Ramai. Kita ada inang, kita ada pengasuh, kita ada segala-gala duduk dalam tu belakang. Nak bergalak, nak menungging situ belakang. Nak berguling, nak menungging, nak bergapo. Dalam syurga belakang. Allah Akbar, tuan-tuan. Tapi gitulah, bagai tak nampak ni kak. Moga bagai tak nampak, bagai yang duduk sini belakang. Bagai yang berkait dengan akidah kita. Benda gaib. Syurga pahala tak nampak. Pahala dosa tak nampak, syurga neraka tak nampak. Semua bagai tak nampak. Bagai gaib kita beriman. Yu'minuna bil ghaib. Beriman dengan perkara gaib. Maka sifat kita orang beriman dengan perkara gaib ni kan begitu. Kita kena yakin betul-betul yang bahawasanya perkara ni satu masa nanti kita kecap. Kita rasa dia. Cuma masa ketika ni tunggu masa bila lagi? Masa sikit lagi lah. Tak lama mana lah kita ni nak tunggu. Lepas tu kan habis umur. Sampai 3 masa. Kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka daripada perbincangan kita dalam kitab ni, sebenarnya kitab saya cadang ni kitab yang mudah sebenarnya, telah disusun oleh pengarang, dikeluar oleh Majlis Agama Islam Kelantan. Kitab ni dia dibuat sebagai rujukan kepada guru-guru takmir seluruh negara di bawah JAKIM. Dia diluluh oleh Kementerian Dalam Negeri. Jadi maknanya kitab ini satu kitab yang nak kata tebal menapun, taklah tebal sangat. Yang disusun oleh Datuk Haji Hasbullah bin Mat Hasan. Siapa dia? Mufti Negeri Kelantan. Bukan calon-calon orang lah pengarang. Sepatah kata mufti pun tak sahih dah pengarang dia, pegawai apa dia. Mufti pun dah tak sahih kitab ni. Dia tidak, bila kita menyentuh tentang akidah ni tuan-tuan, dia terdapat paling kurang dia ada nama-nama yang dia sebut dalam bab akidah 5 paling kurang. Cakap hak akidah, usuluddin. Dia ada 5 yang kita biasa dengar ilmu tauhid. Tu nama dia lah tu, ilmu kalam. Akidah, serupa benda sama. Ilmu tauhid. Sebab dia kata ilmu ni pada dasar dia membicarakan tentang soal keesaan Tuhan, keesaan Allah Ta'ala. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Itulah dalam surah Al-Ikhlas. Membicarakan, Allah Ta'ala menyebut tentang keesaan dia. Maka ilmu tauhid ini ilmu yang membicarakan keesaan Allah. Ilmu usuluddin, ilmu yang paling afdal. Tapi ramai orang tak sengaja ilmu usuluddin. Ramai orang kadang-kadang tok guru pun nak ngajar dia tak berapa seronok. Tak berapa seronok. Sebab apa? Dia tak boleh nak karah kat si. Bukan boleh main karah-karah kat si. Ilmu usuluddin ni. Bukan tu kepala kita dak. Sebab dia ilmu yang membicarakan tentang tauhid kepada Allah. Nak kenal sifat Allah, nak kenal sifat-sifat wajib yang disusun oleh ulama. Pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat ni dia tak kenal lagi sifat 20. Tak ada sifat 20. Tak disusun masa tu. Mana ada zaman Nabi, zaman sahabat. Zaman tabi'in tak ada. Kemudian tersisik barulah disusun oleh ulama. Pelopor dia mana pelopor ni orang yang awal-awal lah yang mengkaji, yang menyusun ilmu tauhid ni. Abu Mansur Al-Maturidi, itu kita akan jumpa nama-nama ni. Abu Hasan Al-Asy'ari, bagi panggil mazhab Asy'ariyah. Inilah yang asas dia bertunjangkan, berteraskan Ahlussunnah wal Jamaah. Akhir-akhir ni tuan-tuan dibincang luas sangat tentang Ahlussunnah wal Jamaah. Lama dah sebenarnya Ahlussunnah wal Jamaah ni. Sebab daripada dulu sampai mati Ahlussunnah ni.
Sebab datang daripada Nabi, datang daripada para sahabat. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah inilah satu-satunya akidah yang diterima, yang sah. Yang datang daripada Nabi, datang daripada para sahabat. Lain daripada tu terkeluar. Hari ni kita bercakap tentang Ahlussunnah, tentang Wahabi, tentang Syiah, macam-macam perkara dah timbul dalam masyarakat kita. Sehingga kadang-kadang penceramah sendiri pun dia bawa tu isu-isu benda yang mengelirukan, yang bercanggah dengan Ahlussunnah wal Jamaah, maka ditegur oleh mufti, ditegur oleh jabatan agama. Ni tuan-tuan, kita nak kenal, kita nak pegang akidah ni biar betul. Berdasarkan dia kata Ahlussunnah wal Jamaah, kita nak kenal Allah, keesaan Allah, kewujudan Allah. Sebagaimana Nabi sebut, la taftariku ummati ala salasin wa sab'ina firqah. Nabi kata satu masa umat aku ni dia pecah kepada 73 firqah. 73 puak. Fawahidatun fil jannah, satu je masuk syurga. Satu firqah saja. Firqah ni kita kata kat kelompok. Ni kelompok kita contoh firqah. Macam kita buat halaqah lah, firqah. Satu golongan, satu kelompok yang betul, yang benar, yang besar. Nabi kata satu yang masuk syurga. Wasintar wasabi, 72 lagi finnar. 73 pecah. Satu masuk syurga, 72 masuk neraka. Bayangkanlah tuan-tuan, 72. Allah Akbar. Mari mana? Celah mana pula? Itulah. Namanya Syiahnya, nama Wahabinya, nama Mu'tazilahnya, nama itunya, macam-macam nama kan. Bahasa-bahasa tu, pecahan-pecahan. Syiah saja ni tuan-tuan bukan aliran Syiah tu saja tuan-tuan bukan satu. 50 pula Syiah saja. Kita nak kenal mana? Syiah ni terdapat banyak di Iran. Masa zaman Ayatullah Khomeini mana tu. Hebat-hebat baca, berlaku bincang Syiah. Di Iran, di sebelah timur mana dah. Berperang lama juga dah. Syiah dengan Sunni. Ni kita dengar, biasa dengar. Syiah Sunni. Siapa Sunni? Sunni itulah Ahlussunnah wal Jamaah. Kita panggil Sunni itu maknanya perjalanan dia mengikut berdasarkan sunnah Nabi. Aliran Rasulullah bawa tu. Yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syiahnya hak berapa? Berat. Syiah ada masjid tuan-tuan, Sunni ada masjid. Syiah gibah masjid Sunni, Sunni gibah masjid Syiah. Allahu akbar tuan-tuan. Haro. Zaman Rasulullah, zaman Ali dulu. Khalifah Ali Abi Talib. Bertempuran antara Syiah dah. Maka orang katalah Puak Ali ni Ali bin Abi Talib, mana tahu peperangan masa tu duduk sebelah Ali duduk sebelah Ali, sahabat lain macam-macam tuan-tuan. Inilah yang kita nak kenal sikit sebanyak. Maka Nabi kata 72 masuk neraka Allah. Kita nak elok tu, nak cari hak asal tu. Hak satu golongan hak yang masuk syurga tu siapa dia? Manhum ya Rasulullah. Siapa satu golongan tu? Manhum. Siapa satu golongan tu? Masing-masing akulah. Golongan saya, golongan aku. Masing-masing nak asal tu. Manhum ya Rasulullah. Nabi kata qala Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlu tu maknanya ahli lah. Ahlu ni ahli kita ni, ahli penganut aliran tu. As-sunnah daripada Nabi, as-sunnah Rasulullah. Mana perjalanan Nabi, ikrar Nabi, hak cakap Nabi, ibadat Nabi, etikad Rasulullah, mana hak tu hak Nabi? Hak tu as-sunnah. Wal Jamaah siapa? Para sahabat. Para sahabat. Jamaah tu. Maka jamaah ni sahabat ambil pada Rasulullah, turun pada sahabat, turun kepada tabi'in selepas zaman sahabat. Turun lepas tabi'in lagi pula tabi'in. Siapalah perjalanan siapa kepada kita. Tu acuan dia. Kalau dia lari daripada acuan ni, terkeluar daripada Ahlussunnah. Cara kenal Tuhan ko, cara sifat Tuhan ko, cara kalam Tuhan ko, cara Al-Quran ko, kita kalamullah Al-Quran. Sebab ada pendapat kata kalam Tuhan ni baru, Al-Quran ni baru. Tengok dia bahas ni tuan-tuan dalam akidah. Kalam Tuhan baru dia kata. Ini kita bahas dalam apa sifat-sifat 20 dan sebagainya akan datang.
Inilah antaranya yang kita belajar ilmu usuluddin. Fadilatnya besar. Dah. Pahalanya besar. Tak ada dah. Ilmu paling afdal daripada ilmu-ilmu Allah Ta'ala ni. Ilmu usuluddin. Sebab kita awal-awal kita kenal Tuhan. Nah, lama dah kita ngaji usuluddin ni tuan-tuan. Saya yakin tuan-tuan ni dah mahir, dah faham banyak dah. Cuma kita baca ni balik. Dah, akidah ni sampai mati kita cara akidah ni. Sampai ke mati. Bukan kita baca aku tidak faham dah. Nah. Lagi kita baca, lagi kita biaya lumak dia. Nah. Supaya kita boleh membezakan baik buruk. Perkataan tauhid ni berasal daripada perkataan esa. Nah, maknanya esa, ahad. Itu tauhid. Dalam surah Ikhlas tadi, qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad, Allah itu esa, ahad. Tunggal. Nah, satu. Kita cakap mudah satu. Indonesia esa. Nah. Dan nama-nama ni banyak digunakan dalam ilmu usuluddin. Nama perkataan esa ni begitu meluas digunakan dalam ilmu usuluddin. Luas sangat penggunaan dia. Kita jumpa, baca-baca jumpa. Allah Maha Esa, Allah Maha Tunggal, Allah itu esa. Nah, kita akan jumpa. Dan yang kedua antara lagi ilmu yang kata ilmu usuluddin. Nama dia juga. Nah, ilmu ni dia membahas perkara yang berkait dengan pokok-pokok dalam Islam. Bukan pokok-pokok tumbuhan ni. Nah, pokok-pokok ni pokok lain dah. Membicarakan nama kata ada pokok kemar, pokok pisang dak. Nah, membicarakan perkara pokok. Maksud pokok ni perkara asas. Seperti mana? Beriman kepada Allah, beriman pada malaikat, perkara berkaitan dengan rasul. Itu dia panggil pokok tu. Nah, hak beriman kepada Allah, beriman malaikat, beriman kepada hari kiamat, dah rasul apa tu dia panggil pokok. Belum pergi kepada cabang lagi, ranting dia. Nah, pokok tu dia tak boleh nak tewing dah. Ni orang ni pokok tu dia salah dah. Pokok tu salah dah, hawa-hawa tu salah dah pokok. Pas lagu mana je nak hasil buah comel. Dahan tu salah dah, tubik tu. Allah akbar. Hari ni. Nah, dia macam-macam ikut kepala dia. Ikut kepala. Lepas tu timbul ajaran salah, timbul ajaran sesat. Tak lengkap lagi rukun iman, tak lengkap lagi na'udzubillah. Kafir. Dia kata rukun iman tak lengkap lagi kafir. Tak cukup lagi 6 tu. Tak kena tu. Nabi bawa. Terkeluar daripada agama. Batal terus. Nah. Ni kita nak pegang hak 6 tu biar pegang betul-betul beriman. Bunyinya mudah je beriman kepada rukun iman. Betul. Pegang betul-betul tu insya-Allah kita selamat. Mati kita selamat. Nah, salah tu kita takut. Usuluddin ni tunjang. Nah, bila kata tunjang dia asas perkataan dia daripada agama ad-din. Nah, usuluddin. Usul tu pokok tadi. Din tu agama. Ad-din tu agama. Dia jadi usuluddin. Jadi berjadi Arab sikit dah. Usul tu pokok, din tu agama. Jadi asas agama lah. Pokok dia pokok agama. Rukun iman tadi. Yang berarti dia merangkumi juga usuluddin ini perkara aspek dunia dan akhirat. Merangkumi dunia dan akhirat. Nah, itu daripada Nabi. Ahlussunnah wal Jamaah. Ada lagi nama dia sebut ilmu aqaid. Dia baca dekat 3 dulu dah. Ilmu aqaid. Kat buku 7 tu. Ilmu aqaid ni tuan-tuan kerana dia membicarakan hal yang berkaitan dengan akidah. Bukan dia membicarakan soal-soal sembahyang puasa dah. Dia membicarakan soal akidah. Kepercayaan dalam hati. Al-iqrar bil lisan. Dia ikrar dengan lidah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian at-tasdiq bil qalbi. Dia tasdik inilah dia panggil kepercayaan hati. Tasdik tu dia membenarkan. Wa saddaqahul amal. Kemudian dia baru dia buat amal. Amal tu hak pergi pada rukun Islam. Sembahyang puasa apa pergi kepada rukun Islam hak 5. At-tasdik ni cara ke hati dulu. Hati dia betul tak dia pegang. Berpegang dengan akidah. Kalau hati tu, ni kita tak boleh nak kenal kan, tuan-tuan.
Kalau nak kata mu ni pegang salah begini, buat benda hati dia. Ya, kita tengok Zuhair, dia syahadah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia syahadah. Bila syahadah kat kita terima dia ni orang mukmin. Nah, dia semaya pula muslim lah dia. Ni saudara kita lah. Lagu mana dalam dia kita tak kenal, tak tahu. Tu hanya Allah Taala yang menghukum dia. Kalau dia munafik pun, dia pura-pura pun, Allah Ta'ala kenal dia. Nabi boleh kenal lah zaman Rasulullah. Ramai orang munafikin. Nah, lah ni pun lebih ramai lagi orang munafik ni. Orang pura-pura ya, munafikin ni. Dia saja berlakon ya. Berlakon sebagai orang mukmin, sebagai orang Islam. Berlakon mudah ya berlakon ni. Nah, lepas itulah dalam hadis khatib dia baca hari Jumaat ni. Kalau orang tahu dah semaya subuh ni, pahalanya begitu besar. Nah, sehingga dia mari ke masjid ni dalam keadaan merangkak, walaupun dengan keadaan merangkak. Sifat membezakan orang mukmin dengan orang munafikin. Situ Nabi kata, hadis ni baca sama kan dalam khutbah Jumaat. Membezakan munafikin dengan mukmin. Orang munafikin dia pura-pura okey cak gini, ibadat tak buat, sembahyang tak buat dah. Sujud tak boleh mari. Orang benar-benar ni nak kenal ni, subuh tu siapa dia merakak pun dia mari ni. Nak royak. Nah, walau kana habwa, merakak nak mari sujud ni tuan-tuan subuh. Allah akbar. Maksud merakak ni susah dah. Bukan kata ngakak tu tinggal motor, tinggal kereta tu main ngakak atas jalan tu dah. Walaupun dengan keadaan merangkak ni maknanya tuan-tuan, siapa tukar tengok ayah kita tu. Siapa tukar, siapa sengging-sengging, siapa kenyengin-nyengin, siapa aku sakit lutut pun mari je panggil merangkak. Bukan tengah kok sepuku atas jalan tu dah. Susahnya kita nak mari ni. Dah. Naik motosikal pun tak sasa mana dah. Mari. Bila kita ni cakap nak gosok lutut, cakap betih pun sakit, mari. Lengah situ, lengah sini, sengah situ, sengah sini. Mari. Tuan-tuan. Allah Akbar, tuan-tuan. Besar pahala tu. Nak cari ni. Lepas tu Rasulullah ni siapa hayat dia, siapa akhir hayat dia berjemaah masjid. Allah kita ni kat demam sikit. Ambul lah tu ayat dia. Demam sikit, sakit orang sikit. Allah tak nak pergi dah. Sedar pukul 5, sedar 4.30, sedar pukul 5.30 nak subuh ni. Allah, ya Allah. Payahnya nak bangun. Nak lawan, nak bangun, nak pergi masjid tu payah tuan-tuan. Orang yang boleh lawan ni berjaya dia. Kita nak pergi ni lawan orang ni, kita berjaya dah ni. Orang lain tak mari kita berjaya juga. Mungkin dia pagi ni dia sembahyang rumah dengan anak isteri, dengan keluarga dah. Mungkin esok kita tak mari pula, dia mari pula. Gila dia pula. Tapi gitulah. Takkan semua kita ni tak sama. Kita nak tanding. Rasulullah tunjuk model. Nabi tunjuk model kita. Tapi kita buatlah pula. Rasulullah tahu dah. Umat dia tak boleh buat serupa dia. Memang tak boleh nak buat. Dia tahu dah. Nabi tahu dah umat aku tak akan boleh buat seperti aku buat. Bangun sembahyang malam, buat ibadat sepanjang malam, sembahyang dengan begitu tekun. Nabi tunjuk model. Tunjuk kita bacalah kisah Nabi, bacalah sirah Nabi, baca hadis Rasulullah, tengoklah akhlak Rasulullah. Itu dia panggil Ahlus Sunnah tu. Ikut cara Nabi. Usaha ikhtiar boleh buat, tak boleh nak buat dekat. Itu kita istighfar, ya Allah, tak boleh nak buat dah, tak ikat setahun ni boleh buat. Ada cerita jiran kita buat ziarah, program ziarah kampung-kampung lah. Kita carilah kita masjid ni kita mana kita buat setiap minggu ada program ziarah masjid kat kampung hamba lah. Tuan-tuan mungkin hebat lagi usahanya dah ziarah pergi kat kata ustaz hamba tak lagi sujud lama dah, rumah depan sujud tak lagi sujud lama dah. Kita tak tanya pun, kita pergi ziarah je. Bukan kita tanya berapa lama tak lagi sujud, tak ada pun ayat tu. Kita tak tubik pun dia. Wano lama tak pergi sujud apa muka. Dah ada. Kita tanya assalamualaikum, boleh tak? Sihat ke? Bagaimana keluarga anak isteri sihat ke? Kita hala piti sikit sumbangan. Kalau hak tu kita beri kuih-muih, buah tangan lagi. Pak lima orang AJK. Kita tanya semayang ke mana? Semayang ke tak? Tak tanya. Tahu? Dia tubik diri. Oh, sak lama dah kita tak pergi sujud. Rumah pun bayar tak kursi dia kata.
Dumuh pun mai atas kursi. Jawab seorang AJK kita. Spontannya jawab. Dia kata sujud kita pun ramai orang mai atas kursi. Dia jawab lagi tu. Sujud pun ramai mai atas kursi. Tak kata apa dia. Padahal hari-hari duduk nego tegak siang malam duduk nego. Jatuh tak sebut nama tak apa dah. Segar pula. Mai atas kursi lagi sujud. Dekat tu ya masjid dengan masjid rumah. Nego tu yang tu jual tu ni gimana naik motosikal pusing kampung boleh molek ada. Nak royak tuan-tuan dah. Kita jaga. Kita nak orang-orang gini. Yang kita lok dia gini. Kita pergi ziarah tanya khabar tak tanya. Maya kau cukup tak maya? Jangan tanya gitu. Salah kita. Kaedah dakwah salah. Maya cukup tak? Jangan tanya. Boleh napa? Boleh napa dia. Boleh napa tawa ke dia. Sihat kau haji. Sihat kau pada. Alhamdulillah sihat tu. Nak sakit insya-Allah mudah-mudahan Tuhan beri mudah tu. Tuhan beri segar sihat tu boleh kita buat ibadat balik. Jangan kata boleh pergi sujud dan apa tak boleh buat ibadat. Nak. Kita bapak doa lah. Nak kita mari ziarah ni tanya khabar gini lah. Moga kita untuk jumpa zaman mana lagi. Kena tanya khabar. Kan? Allah akbar Tuhan. Ini hak kerja-kerja Nabi ni. Rasulullah tengok sahabat tak ada. Lagi cari lalu. Mari semua tengok mana Bilal tak ada. Contohnya lah Bilal ada semua. Mana sahabat Abdul Rahman, mana sahabat, mana Ali macam tu. Tak ada. Kita pergi jalan. Pergi ziarah. Ziarah sahabat-sahabat, nak tanya khabar. Kita ni Allah tengok, secara dia lah. Tak mayat bang tu, berat jeng. Mati esok tak tahu. Sedap kata kau orang. Jangan kata kau orang. Kita usaha apa ke dia? Kita tengok orang seluar pendek, kita tengok orang buat benda hak tak comel, kita tengok dia ni tak kesi. Bang, jangan tak lewat geng lagi abuk ni. Tak sedar tua nak mati lalu ni. Jangan kata. Kita tu gapo kita buat dia. Kita soal kita gapo kita buat dia. Kita baik dengan dia, kita pergi dekat dengan dia, kita pernah sebut dah sepatah dua ke dia. Pernah tak kita rosak dia, salam dengan dia, pegang tangan dia. Pernah tak? Tak pernah pun, ada pernah tak saya kata dia. Cuma dalam hati kita kata ya Allah, tak begitu boleh lah. Peliharalah diri kita, diri kami, diri dia, diri kita, iman dia. Itu kita doa gitu. Biar selamat belaka. Yang keempat dia kata tuan-tuan, ilmu kalam. InsyaAllah kita sambung lepas pada ni lah. Pada ni minggu depan insyaAllah ada apa-apa. Saya wasak dah kepada SU kita. Mari. Tak apa-apa saya terbalik malam balik. Qala wallahu subhanahu wa ta'ala. Tak ada apa dah. Pukul 7 lebih ni. Nampak kelih lagu lain lah belakang. Kelih macam tu lah. Macam kata pada-pada tu Ustaz mukadimah lah. Dalam tempoh PKPP ni. Mudah-mudahan tuan-tuan pun. Lupa tanya dah dia segar belakang nampak dah. Sihat lah kau. Alhamdulillah haji dah. Apa segar tu alhamdulillah. Kau ada hak-hak tak sihat. Lagi kita gagah lagi. Sihat dia. Bang suara gagah sangat Allah. Masya-Allah. Tabarakallah. Besar. Hebat suara. Apa tak boleh siapa tu suara. Lah ni tua nak masuk kena puluh ni bahasa lelah lah sikit. Kalau boleh baca tu email tak sih. Di pak-pak ngajar. Dia mudah menguh. Menguh ni nafas nak bagi tak boleh. Bila tu Allah dengar je azan tu Allah gagah sangat suara dia. Jauh tinggal dia. Murid dia latih semua pada muda pas tua ni. Allah ampun nak menguh. Naik tangga sikit masa lelah. Gada-gada sikit mari lelah lalu. Kena ambil nafas. Orang ni tua lah tu. Tak sing aku tua lagi tak tahu. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa la udwana illa 'alal zalimin. Radina billahi rabban wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi. وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل لنا أبواب فضلك يا أرحم الراحمين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. قبل الله.